Ni tengok guys. Jiwai auramu betapa indah, mesusun hati. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah jika harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan, ayo bersama jiwa auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah jika harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan, ayo bersama jiwa auramu. Ayo bersama jiwa auramu. Ayo bersama jiwa auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hai. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita hari ini dipertemukan sekali lagi setelah 2 hari kita cuti Sabtu dan Ahad. Mesti ada yang rindu. Okey, so JM nak tengok siapa yang bersama JM pada hari ini. Kita ada Rina, kita ada Maslina, kita ada Syafari, Roha daripada Singapura, kita ada Zuraini Zakaria, kita ada Amy, kita ada Eri Sima, kita ada Puan Fiza Aziz, kita ada Khalijah. Okey, so terima kasih kepada semua. Isya, Humairah. Okey, bantu JM untuk sebar-sebarkan lagi atau kongsikan live Facebook JM pada petang ni. Tolong yang ada sekarang, kita ada 14 orang ni yang masih baru masuk ni, tolonglah share. Tolong share lagi. Okey, alhamdulillah pada petang ni TV Aura Rezeki bersama JM dan juga tetamu kita iaitu JO. JO tengah make up. Aku betul lah. So tetamu kita sedang bersiap-siap untuk program kita pada petang ini. Okey. Kak Aziz jahat. Dia kata JO tu Jaafar on. Ya Allah. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita nak bersembang santai bersama Kak Ju, tapi bukan santai-santai, sembang-sembang yang penuh, yang sembang-sembang yang memberi manfaat kepada anda semua. So jika ada soalan yang anda
anda nak ajukan pada petang ini, okey, boleh sahaja, tak ada masalah. JM dan Kak Ju akan menjawab soalan-soalan yang anda ajukan. Okey, sebelum tu JM izinkan JM untuk JM kenalkan diri dulu. Saya adalah JM Miswan, pengasas bagi produk Aura Rezeki. Okey, so JM mengasaskan produk Aura Rezeki ni dah lebih 7 tahun, alhamdulillah. Rangkaian produk Aura Rezeki adalah sudah lebih 30 jenis produk di pasaran. Okey, dan semuanya berasaskan garam bukit. Okey, so jadi bagaimana nak dapatkan produk Aura Rezeki ni? Boleh dapatkan di ejen-ejen sah Aura Rezeki seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Jadi anda boleh je, anda Google je. Okey, mana yang tertinggal live JM sebelum ni, anda boleh subscribe channel, YouTube channel Aura Rezeki Malaysia, ataupun anda boleh tengok Aura Rezeki Malaysia Facebook. Tengok balik. Boleh subscribe YouTube channel. Banyak sangat perkongsian yang JM dah kongsikan. Okey, so petang ni kita nak tetamu JM pada petang ni adalah JO. Okey, JO ni dah lebih 23 tahun dalam industri perniagaan. Okey, belum kejap industri perniagaan. So beliau apa sahaja soalan-soalan soalan-soalan yang diajukan, contohnya lah bagaimana, contohnya lah apa sahajalah soalan-soalan, pastinya beliau boleh jawab dengan confidentnya, dengan yakinnya, sebab beliau telah melalui 23 tahun laluan-laluan perniagaan. Apa sahaja alasan-alasan yang diberikan kepada beliau, okey, beliau boleh jawab dengan yakin. Sebab apa? Sebab itulah JM selalu katakan, pengalaman adalah guru untuk diri kita. Tak ada pengalaman ni tak boleh nak orang lain ajar-ajar, tak boleh. Mereka yang melalui sendiri, belajar daripada pengalaman. Itulah mahalnya. Jadi kita tak nak buang masa. Sebab kita nak habis nanti dalam pukul 5.30. Okey, so kita jemput tetamu kita TV Aura Rezeki pada petang ini adalah JO. Tunduk sikit. Okey, silakan. Ya Allah, tenggelam baju kau. Ada. Tenggelam baju kau. Tenggelam baju. Merah. Okey, Assalamualaikum Kak Ju. Apa khabar Kak Ju? Alhamdulillah, syukur. Macam mana perjalanan daripada Damansara ke Bani? Begitu tenang sekali. Begitu tenang sekali. Alhamdulillah. Okey, so cikgu pula. Okey, so petang ni saya selaku pengasas bagi produk Aura Rezeki dan juga owner pada syarikat JMV Global mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kak Ju kerana bersama dengan saya memeriahkan lagi TV Aura Rezeki pada petang ni. Biasanya Kak Ju saya akan buat TV Aura Rezeki ni pada pukul 3.30 hingga 4 suku. Tapi dengan Kak Ju ni kita special sebab orang jauh kan. Kak Ju nak selesaikan mana yang selesaikan dululah, macam nak solat dulu, solat asar dulu. So dia dah lepas solat asar apa semua, so barulah kita kita buat program ni. Okey, so Kak Ju, sekarang ni kita ada bersama-sama dengan kita punya pengedar-pengedar. Antaranya yang ada kita ada Mak Rasila, kita ada Syafari, kita ada Isha Humaira, kita ada Rina, kita ada Roha daripada Singapura. Kita ada Sam Yahya daripada Melaka. Kita ada siapa lagi? Khalijah. JM nampak kita ada Nurul Azlin. Kita ada ramai lagi ni Kak Ju. Pada petang ni. So kita ada ramai. Kita ada Siti Syarah, Maslina, Aisyah. Kita ada Jelita Aura di Singapura. So ramai lagi Kak Ju bersama dengan kita pada petang ni. So JM mohon sekali lagi untuk anda sebar-sebarkan lagi pada petang ni
live kita dan anda boleh tanya soalan apa sahaja soalan. Tapi sebelum tu Kak Ju, kan kita ada kelas pada 26 hari bulan. Betul. Jam 9 malam. Betul. Okey, tajuk kelas yang bersama dengan Kak Ju adalah kelas ini adalah rentetan kelas yang kita bagi percuma, upskill. Betul. Upskill tajuknya apa hari tu? 6 sebab wanita perlu berjaya dan berniaga dan berjaya. Jadi ini kelas ini rentetan daripada kelas yang sebelum ini, yang percuma. So jadi tajuknya adalah jom latih diri menggunakan ayat power. The power of word. The power of word boleh membantu anda untuk anda berniaga, berniaga dan terus berjaya. Yes. The power of word. Apa kata-kata power yang membuatkan customer anda wow dengan anda? Apakah kata-kata power yang membuatkan ejen-ejen anda follow anda? Jadi nak tahu, kena sertai kelas Jom Latih Diri Menggunakan Ayat Power bersama dengan Kak Ju. Rentetan daripada kelas sebelum ini dan bayarannya hanyalah RM30 sahaja. Dan JM difahamkan daripada Kak Ju, sekiranya besok tak ada 50 orang peserta, kita cancel kelas pada 26 hari bulan. Okay? Sebab Kak Ju busy. Oh ya Kak Ju, busy kan? sangat. Busy sangat kan? Tahu bila kan. Kalau sekarang Tengok Kak Ju memang busy gini jadi wala kat penuh kan. Kak Ju, Kau lambat-lambat bye-bye je lah. Kak Ju bukan hanya menjadi konsultan kepada produk Aura Rezeki, malah Kak Ju dilantik menjadi konsultan di beberapa buah syarikat besar di luar sana. So tanya Kak Ju Okey Kak Ju, kita berbalik pada petang di TV Aura Rezeki dan kita dah minta mereka semua untuk mereka kongsikan kita punya Facebook pada Facebook live pada petang ni. Okey Kak Ju, okey, anda boleh tanya soalan-soalan. Okey, sebelum tu mungkin anda baru nak tulis ataupun anda baru nak fikir soalan apa yang nak diajukan. Okey, eloknya JM tanya Kak Ju lah. Perkenalkan diri dululah Kak Ju. Perkenalkan diri dulu ya. Bukan apa. Mereka yang ada kat Facebook ni, yang ada kat Facebook, lepas tu mereka pula dia buat sharing. Kita tak tahu siapa yang nampak kita ni. Betul. Jadi itulah yang nampak kita, sebab kita bukannya Neolofa, Pasal Syanda, bukan. Tapi kita lebih lagi kan. Jadi kita nak bagi orang nampak kita. Kenalkan diri Kak Ju. Okay, so first of all, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih JM kerana menjemput JO kemari. Kita bersama. Kenapa boleh ada JO tu? Sebab dah JM kan. Jadi nak lawan dia tu, JO lah. JO tu actually Juriaini Osman. Tak nak kalah, nak lawan dengan founder. Macam tu lah kan. So Alhamdulillah, seperti mana yang dinyatakan oleh Puan JM tadi, Kak Ju memang Allah pinjamkan pengalaman. Pengalaman berserta dengan peningkatan usia tadi tu adalah bersama dengan pengalaman. Pengalaman Kak Ju dalam dunia perniagaan. Since 1999, tahun 1999. Kak Ju mulai join business adalah pada bulan April tahun 1999. Memang pada peringkat awal maybe ada di antara kita ada berapa ramai dalam ni kan. Mungkin ada juga yang sama macam Kak Ju dululah. Kak Ju sebenarnya memang tak pandai berniaga JM, tak pandai, tak minat, tak yakin, tak percaya. Bukan tak percaya, tak yakin tu kepada perniagaan yang mereka ajak. Mereka offer, tetapi Kak Ju tak percaya ataupun tak yakin kepada diri kita sendiri. Kebanyakan macam tu Kak Ju mungkin lah ada macam tu. Boleh ke saya? Tak boleh lah. Saya tak pandai cakap lah. Cakap tak pandai kan. Sebenarnya kita kena memulakan dulu baru kita tahu hebatnya kita, betul tak? So that's why hari ni kadang-kala dia macam ni lah bagi Kak Ju kan. Kak Ju sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada yang mengajak Kak Ju, yang membawa Kak Ju dalam dunia perniagaan ini. Even though memanglah Tuhan dah susun, Tuhan dah tulis, Tuhan dah letak bahawa Kak Ju akan ada duduk dalam bisnes, dunia perniagaan. Tetapi mesti ada sebab, mesti ada jalan. Itu antaranya.
Jadi asbab ataupun yang pembuka jalan ni adalah jiran Kak Ju. Masa tu Kak Ju dulu kat Skudai Johor. Jiran Kak Ju kata telefon nak hantar rumah. Kata datang rumah, kata ni mesti ada apa-apa ni. Macam tu kan. Jadi memang dapat tahu memang Kak Ju memang sibuk. Kenapa Kak Ju tak nak buat bisnes? Sebab salah satunya adalah memang Kak Ju sangat sibuk. Pagi-pagi dah keluar, matahari tak ada tu Kak Ju dah keluar rumah. Matahari tak ada baru sampai rumah. Kadang-kadang Sabtu Ahad pun terpaksa bertugas. Jadi kalau secara tak langsung macam itu JM, mana kalau kita fikir dari segi logik, akal, mana ada masa nak buat bisnes? Betul. Kan dah lah tak pandai. Lepas tu dengan sibuk lagi tu, kerja ngejepun. Tak ada masa. Tapi itu adalah perancangan kita. Kak Ju percaya sangat-sangat, Kak Ju yakin sangat-sangat. Ini juga adalah asbab Allah beri tu JM adalah asbab daripada kita berdoa. Kalau kita minta, ya Allah, jangan limpahlah rezeki pada aku, ya Allah, kau datangkanlah aku rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka, kamu benda ke, ada asyik dia minta rezeki je. So bila kita minta macam tu kan, Allah hantar, dia bagi peluang perniagaan. Dia bagi peluang perniagaan melalui jiran Kak Ju. Jadi bila jiran Kak Ju kata nak hantar rumah, Kak Ju pun sempat menyiasat. Bila siasat dapat tahu itulah direct selling. Kan kita tak suka direct selling. Ya, betul. Akak memang tak suka direct selling. Macam gitulah, biarkan dipendekkan cerita. Akak pun masuk sajalah. Masuk sebab nak ambil hati je. Kita memang macam tu kan. Ya, kita betul. Biasanya kadang-kadang kita jual barang pun macam tu juga kan. Nak ambil hati. Sebenarnya kita tak perlu pun benda tu. Betul tak? Betul. Tapi sebab nak ambil hati. Ambil hati. Jadi kita bayar. macam tu lah kan. Kak Ju ada yuran Kak Ju dulu RM58. RM58 kita dapatlah katalog, dapat apa kan macam tu. Itu antaranya. Lepas tu jadi persoalannya macam mana Kak Ju boleh daripada yang kita rasa kita tak minat tadi tu kan, bayar je yuran RM58 tu semata-mata nak ambil hati, tapi macam mana boleh mampu bertahan, bukan bertahan biasa. Syukur alhamdulillah boleh dikatakan hebat dalam perniagaan. Daripada yang kita tak pandai tadi tu. Tak lain tak bukan sebab ilmu. Ada kelas ilmu disediakan dan Kak Ju juga manusia biasa. JM masa nak ajak pergi kelas ilmu tu juga macam-macam yang kita tolak kan. Macam tu lah kan. Alasan alasan macam-macam. Alasan dah tak boleh pergi lah, laki tak bagi lah, tak ada masa lah, balik lambat lah, macam-macam lah bagi. Tetapi asbab dikira macam leader Kak Ju tu, dia push, jomlah pergilah. Tapi bila Kak Ju pergi tu kan, Kak Ju tengok, wow, bestnya Allah buka pintu hati kita. Allah jentik sedikit hati. Which is buat bisnes ni rupanya Kak Ju tengok, ada orang tu boleh dapat 500 dah suka no dah. Betul. Dia tu bekerja. Kak Ju fikir kan, dia tu bekerja cikgu, gaji cikgu lain, tapi buat bisnes secara sambilan boleh dapat 500. Lepas tu ada suri rumah tangga boleh dapat 1,000. Ada yang engineer boleh dapat 2,000. Ada macam-macam lah kan. Padahal dia lebih hebat daripada kita. Ya, betul. Engineer, doktor, lawyer betul. kan. Doktor, lawyer semua buat bisnes. Dan pendapatan tambahan mereka tu boleh dapat 1,000, 2,000, 3,000. Jadi Kak Ju pun manusia biasalah. Mata RM tu tetap ada. Orang dapat duit tadi tu. So daripada situ lah sebenarnya. Dan yang paling penting lagi JM adalah ada orang nak bimbing kita. Betul. Betul. Bila ada orang itu berjaya, pasti orang itu juga bermula dengan tidak pandai. Dan macam mana daripada dia tu tidak pandai dan akhirnya dia berjaya, nak kata berjaya hebat sangat tu tak adalah, tapi berjaya dapat extra income 1,000, 2,000, 3,000, pasti ada ilmu. Pasti ada orang yang memberi cara. Pasti ada orang yang menunjukkan cara. So daripada situlah Kak Ju kata, kalau dia ni berjaya, cikgu itu, leader itu yang bimbing kepada dia, yang tunjukkan cara kepada dia, kalau dia tu boleh, kita juga pasti boleh. Betul. Jadi apa yang perlu Kak Ju buat adalah memang Kak Ju ikut kata cikgu tersebut. Sebab tak payah cakap banyak. Sebab kita dah tahu dah. Kita memang tak tahu. Lepas tu kita dah tengok, tengok orang tu ikut kata dia ni, dia boleh dapat banyak tu. Itulah Kak Ju. Patutlah kan Kak Ju. Walaupun hari ni kita tak tahu kan, kita tak ada ilmu, tapi kita tengok siapa yang kita berkawan. Ya, betul. Tengok kepada siapa yang kita berkawan. Hari ni kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan terasalah bau wanginya. Kalau kita hari ni berkawan dengan tukang besi, betul. Kita akan dapat faham
panasnya, percikan tu. So macam tu. Jadi betul lah Kak Ju, saya ingat lagi masa saya tak pernah buat bisnes dulu Kak Ju. Tapi bila saya kenal Kak Ju melalui bisnes yang Kak Ju buat tu, saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu apa-apa, tak pandai berniaga, tak pernah nak niaga kecil-kecil pun tak pernah. Tapi disebabkan Kak Ju kata follow je, sebab kita kena yakin tau, kita kena yakin siapa yang bawa kita. So bila Kak Ju kata follow je apa yang Kak Ju sarankan, okey, buat dan terus buat, follow je. Kita ni biar kita bodoh, tak apa, kita ikut. Jangan kita buat pandai tapi kita tak faham. Bila kita buat pandai, semua itu pandai, ini pandai. Alah, aku dah tahu dah semua, tapi tak ada result ni. Itu kira teruk lah tu Kak Ju. Biar kita ni kosongkan gelas kita. Jadi bila kita tak pandai, kita tahu kita tak pandai, kita akan ikut apa orang ajar. So terima kasih lah Kak Ju, sebab pengalaman saya bersama dengan Kak Ju 23 tahun yang lepas, membuatkan saya berani hari ini. Kalau tak ada orang rezeki hari ini Kak Ju. Betul. Sebab apa? Sebab itu adalah pengalaman level kematangan, keberanian, kesabaran saya ketika itu. Masa tu berjumpa dengan orang tolak, berjumpa dengan orang tak nak beli, ramai orang tolak daripada orang nak. Ya, betul. Ramai orang tolak. Tapi ketika itu Kak Ju, saya sangat bangga dengan diri saya Kak Ju. Sebab ikut kata je boleh dapat kereta percuma masa tu. Melancong. Dapat pergi umrah, dapat melancong. Pergi sini tak, saya pergi India Kak Ju. Taj Mahal India, dan saya juga dapat ke China. Saya juga dapat menunaikan umrah secara percuma. Hasil apa? Hasil daripada yang tak tahu tu tadi. Yang kita buat bodoh tadi tu kan. Bodoh-bodoh pun dapat. Macam tu lah Kak Ju. Tapi saya sangat-sangatlah platform tu mengajar saya. Sebab tu lah Kak Ju, pengalaman ni tak boleh orang nak ambil. Tak boleh orang nak tiru-tiru pengalaman. Pengalaman ni juga tak ada orang nak ajar-ajar. Pengalaman adalah guru yang terbaik untuk diri kita sebenarnya. Jadi pengalaman ni penting. Hari ni kalau anda buat apa-apa pun, anda tak buat, kalau dia buat, kalau yang tak buat tu yang tak ada pengalaman Kak Ju. Kan? Betul tak Kak Ju? Betul. So macam tu. Jadi okey Kak Ju, pengalaman Kak Ju 23 tahun. Biasanya lah Kak Ju, kalau Kak Ju jumpa orang, kadang-kadang kan kadang-kadang saya bila jumpa orang, itulah aku bukan apa nak share hari ni pasal bisnes lah kan. Alasan macam-macam alasan Kak Ju. Alasannya nantilah tanya suami dulu. Itu satu. Alasan anak kecil-kecil lagi. Alasan modal tak ada, macam-macam Kak Ju. Macam mana cara Kak Ju untuk mengatasi, untuk menjawab soalan-soalan yang tadilah masalah-masalah tadi. Kak Ju pada asal-asal kan mula-mula tu, ya Allah Akbar, bila orang cakap macam nantilah dulu saya nak tanya suami. Lepas tu kita tak ada pengalaman cakap tanya suami. Okey nanti awak tanya Lepas awak tanya suami nanti awak jumpa saya balik lah. Okey, jawapan dia apa? Jawapan yang tak ada lah tu. Okey, so masa tu kita tak faham. Bila tak ada tu kita rasa macam sedih je. Allah tak ada. Maknanya kita tak ada rezeki kita. Tak, betul. Sebenarnya tak ada rezeki orang tu. Betul. Orang tu yang tidak ada rezeki. Sebab kita tetap approach orang lain lagi. Okey, so daripada lama kelamaan tu Kak Ju simple je. Bila orang tanya kan, alah nanti lalu Kak, kita bukan apa, kita nak tanya suami kan, tanya suami dulu. Lepas tu Kak Jo akan cakap macam sambil slow, cakap nak tanya suami. Cakap kan, alah kita hari ni bukan nak buat apa pun, nak tambah rezeki, nak bantu suami. Hari ni kita ni kan orang perempuan, semuanya nak tanya suami. Mana? Kalau suami kita nak kahwin lain ada tanya kita. Aduh, senyap-senyap aja. Betul tak? Tup je. Akak memang seluruh macam gitu. Tapi apa yang kat seluruh tu kan JM adalah berdasarkan pengalaman. Okey, pengalaman bukan pengalaman Kak Ju, tapi pengalaman Kak Ju melihat ramai wanita-wanita yang
okey, dianiaya. Macam gitulah. Ajar maut jodoh pertemuan tu semua di tangan Tuhan. Okey, itu memang semua tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ni orang perempuan nak kena sedikit bijak lah. Okey, kalau tak sedikit pun nak kena banyak bijaknya. Okey, sebab kita wanita sebenarnya bila cerita tentang wanita kena semangat lah Kak. Sebab perempuan ni kita kena fikir macam ni lah, macam yang malam tu lah Kak Ju ceritakan yang 6 sebab kenapa wanita perlu berjaya tu, perlu berniaga. Sebab kita tak tahu ajal maut jodoh pertemuan tu di tangan Tuhan. Okey, hari ni dia bukan pasangan kita tu adalah bukan hak kekal kita. Okey, dia pinjaman semata. Kalau tak orang ambil pun Allah ambil. Betul tak? Kalau tak Allah yang ambil, orang akan ambil. Macam tu, kalau ada setengah tu orang ambil, okey, orang ambil pasangan kita. Kalau dia masih lagi ada kita, dia adil tak apa. Tapi yang teruk yang tu kadang-kadang Allah Akbar terus dihalau. Okey, banyak kisah, tak ada apa-apa. Kita dah tak ada apa-apa, apa-apa pun tak ada. Sebab kena bijak lah Kak Ju. Ya, macam tu lah. Tu antaranya lah Kak Ju. Tapi kan Kak Ju, macam saya punya alasan kan Kak Ju, apa pun aku kena cari duit sendiri. Sebab nafsu perempuan ni lebih daripada lelaki. Nafsu apa kau? Nak shopping. Tak, Shopee dia bunyi telefon Shopee. Panggil. Duduk sekejap Shopee. Shopee kan. So nafsu macam JM banyak benda yang ialah keinginan dan kehendak manusia itu berbeza-beza. Sama juga JM pun ada keinginan bila nampak orang pakai handbag tu, tak banyak pun sikit lah Kak Ju, mesti kita rasa macam ini nak juga lah. Handbag, tudung, baju. Handbag, tudung, baju, lipstick, bang kemah Kak Ju. Tegang kan. Lepas tu nak cantik Kak Ju. Nak cantik kan, semua tu nak kena duit, nak kena ada duit, nak beli untuk letak ni ubat-ubat jeragat ni kan, ubat jerawat sebagainya tu kena ada duit sendiri. Jadi JM ni orang yang macam tak suka nak minta-minta lah Kak Ju. Lemas lah Kak Ju. Lemah. Sebab sikit-sikit pun nak minta. Dan satu lagi big why saya lah Kak Ju, kenapa saya bersungguh buat. Hari ni kau nak ke, kau tak nak ke, aku tetap jalan terus. Hari ni kau nak ke, kau tak nak ke, aku tetap berdiri teguh. Big why saya adalah ialah keluarga lah, mak ayah. Kan, mak ayah lah. Sebenarnya lepas tu mak ayah pula yang dah tua kan, dah tua. Jadi kalau boleh ya, masa boleh diputarkan kembali Kak Ju, masa awal-awal saya umur 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun tu saya dah bersungguh-sungguh buat dah Kak Ju. Dah bersungguh-sungguh buat untuk apa? Untuk nak bagi kebahagiaan, bagi keselesaan, bagi apa yang mak kita nak ni, terlintas dia nak itu kita boleh bagi, terlintas nak ini kita boleh bagi. Saya kalau boleh masa tu kita putarkan balik, saya nak Kak Ju. Sebab ketika Allah bagi saya aura rezeki pada tahun 2015, okey, saya dapat membahagikan mak saya tu lebih kurang 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun. Sempat. Jadi saya macam tak rasa terkilang sangat lah. Dia nak aircon, saya beli aircon. Dia nak rumah nak ada tile macam orang lain kan, saya dah siap buatkan. Dia nak apa lagi? Saya dulu suka ambil barang ke mak gadai kan, sebab buat bisnes tak jadi, asyik minta gadai sampai hilang lah. So saya ganti balik Kak Ju. Saya dapat beli 25,000 untuk dia dan sentiasa beli. Sebab saya tak suka nak pakai barang kemas tau. Jadi saya beli, saya bagi dia. Ya Allah, kadang-kadang tu Kak Ju, kakak sampai cakap, "Dek, kau dah lah belikan mak. Kau tengok mak tu macam dah sami budak." Dia kata, "Mak macam dah sami budak. Kau bayangkan berlapis-lapis ni, besar-besar gadang Kak Ju. Berlapis-lapis, belum sini lengan dia, cincin dia penuh ni, kalau boleh 5 nak pakai." Tapi saya suka Kak Ju sebab itulah harta dia yang dia paling suka. Sebab suka. Betul, Dulu tak dapat pakai. Betul, sebab saya jenis yang tak ada keluarga JM, jenis yang tak ada tanah banyak, tak ada. Kita ada tanah tu lah yang kita tapak rumah tu, lah yang kita duduk. Harta lain memang tak ada. Tapi bagi JM, mak JM tu harta dia yang dia paling suka tu adalah barang kemas dia lah. Macam tu. Jadi alhamdulillah Kak Ju, saya sempat untuk macam dia rasa bahagia lah. Saya macam tak terkilang sangat lah. Tapi jika boleh diputarkan kembali, sebab
Macam sekarang bila saya dah ada Kak Ju, ayah pula dah tua. Nak pergi sekejap dia dah semput. Nak pergi sekejap nak pergi berjalan, nak pergi melancong nak kena bawa naik kapal terbang apa semua kan. Dah semput, kaki sakit, tak boleh nak jalan sangat, semput kan, mengah-mengah apa semua. Jadi itu yang membuatkan saya kalau bahkan masa tu boleh diputarkan kembali. Ya Allah, umur 21 tahun, 20 tahun tu aku dah bersungguh untuk dapatkan apa yang boleh nak bagi kat dia. Itu Kak Ju saya punya DIY lah. Sebab tu saya tak kisah pun. Bukan cakap besar Kak Ju, sebab hari ni pilihan tu dekat tangan kita. Pilihan dekat tangan kita. Hari ni yang memilih untuk berjaya pun kita, nak memilih untuk gagal pun kita, untuk memilih menjadi biasa-biasa pun kita, untuk menjadi luar biasa pun kita, untuk menjadi miskin pun kita, untuk menjadi kaya pun kita. So anda yang mana satu? Okey Kak Ju. 23 tahun Kak Ju. Allahu Akbar. Ada alasan yang best lagi tu dia kata apa, tak ada masa. Tak ada masa. Alasan antara alasannya tak ada masa. Kita bukan tak buat mana kita, tapi kita tak ada masa lah. Okey. Tidak ada masa. So kalau Kak Ju, kalau orang kata tak ada masa, simple je. Alah dek, masa 24 jam tu tak lebih tak kurang. Okey, setiap di antara kita ni Allah memang berikan masa tu 24 jam, tak lebih tak kurang, tau JM. Betul. Walaupun kau suri rumah tangga tetap 24 jam. Walaupun kau Perdana Menteri Agong tetap 24 jam. Betul. Dia tak adalah kalau Agong, okey aku bagi masa kau 30 25, walaupun 25 lah, satu lebihkan 1 jam lebih. Okey, kau suri rumah tangga sebab banyak di rumah je bagi okey berapa 22 jam. Tak. Okey, setiap di antara kita memang Allah sediakan masa 24 jam, tak lebih tak kurang. Tetapi hari ini bergantung kepada kita macam mana cara kita manage masa kita. Okey, kadang-kadang ramai juga kata sibuk sangat duduk kat rumah, contoh kat rumah kan. Okey, dengan anak ke dengan apa tu, kita rasa kita tak sempat buat apa-apa. Tapi banyak kita ni sendiri yang membuang masa kita. Buang masa lah, tergolek-golek, okey dia main handphone, okey dia masa anak. Kalau kita betul-betul manage masa kita lah. Macam contoh kalau katakan kita bekerja. Kak, saya ni kerja Kak, macam mana? Contoh Kak Ju sendiri lah. Kau bayangkan pagi-pagi tu dah keluar, Kak Ju duduk pergi kerja transport company. Pergi ambil, tunggu tepi jalan. Tapi biasa terlepas semajang. Okey, so tu semua itu kan jadi lepas tu masa mana yang kita nak buat? Kadang-kadang Sabtu Ahad pun ada. Masa tu kita duk fikir sebab kita tak nampak lagi. Kak Jo masa tu fikir aku nak buat masa mana? Nak jual-jual barang, nak cari-cari orang, ya Allah. Macam tu kan. Apa-apa bisnes, bila kita deal dengan orang, pasti kita akan ada, okey nak kena jual barang. Bukan jual sangat pun, berkongsi sebenarnya. Cari-cari orang tu adalah berkongsi peluang untuk dia sama-sama menjemput rezeki dengan kita. Bukan bisnes, bukan menjual semata-mata. Jadi bila sebab kadang-kadang macam ni tau. Jadi Kak Ju pesan okey kepada setiap di antara kita lah, kalau katalah hari ni kita dah buat perniagaan, okey you agent ke, you membership ke, you stockist ke, okey ataupun siapa je lah, okey buat bisnes ni, kita kena ingat kadang-kala itu adalah alasan yang biasa orang gunakan. Okey, jadi tugas kita, okey tanggungjawab kita yang nak ajak dia orang ni, kita kena tunjuk, okey kita kena tunjuk, kita kena tak boleh putus asa tau JM. Pencapaian kita dapat, contohlah dulu akak pun part time, lagilah akak dulu kerja. Tapi macam mana? Jadi yang paling penting kan kita kena pastikan cara kita cakap dengan dia tu alah tak apa. Okey, kita bukannya nak buat macam mana sangat pun. Jadi kalau kita ada hari ni, tak apalah kalau katalah dalam masa seminggu tu JM kita ada masa 2 jam je, bukan satu hari tau. Kalau katakan dalam masa seminggu tu kita cuma ada 2 jam je, tak apalah. 2 jam yang kita gunakan tu, okey, solid kita buat cara yang betul. Dan dia bila katalah kita ni dah dapat pendapatan, okey dalam masa seminggu 2 jam tu kita boleh dapat duit. Okey, tak adalah banyak contoh kalau katalah seminggu kita dah dapat RM100 untung bersih kita profit. So kalau 4 minggu dah RM400. Jadi orang yang dapat macam contoh biasa Kak Ju sibuk, bila Kak Ju dapat pendapatan tu, bestnya. Kak Ju mula dapat dulu bonus bulan pertama RM199 je. Tapi ya Allah Akbar, bila dapat je cek tu RM199 tu, senyum sampai ke telinga. Ya Allah, bestnya, aku tak pernah berniaga tapi aku dapatnya bonus RM199. So teruja tak? Teruja lah. Okey, jadi tapi aku lagi bagus masa tu. Tak je 199, aku 700 lebih. Lepas tu
bulan kedua dapat 1,300. Aku bulan kedua 1,299 1299. Aku minggu bulan kedua 1,300. Patut kau jadi founder kali ni. Akak betul, akak bulan pertama dapat 199 kan. Lakiku kan bukan setuju kan. Ingat lagi dah. Betul. Ingat lagi masa mula kan. Sebab apply lah je. Ni cakap tadi kan laki tak bagi. Ni laki lah. Kak Ju tau. Kak Ju pasang muka ni. Alah muda. Lagi. Alah ngaruk je ni nak buat bisnes ni. Alah kawan abang dulu dah buat dah ni tak jadi apa-apa pun. Bla dia cakap tau. Tapi bila kita pergi kelas, kita tengok ada boleh dapat kan. Jadi tak boleh jadi. Jadi Kak Ju ikut je tau. Jadi bila ikut tu ingat lagi. Kita punya leader lah. Dia kata, alah nanti tunjuk kat suami bonus tu. Betul tak akak buat macam mana? Kan dulu dia sampai cek. Dulu tak ada online macam ni. Bila sampai cek kan, akak pun buka pelan-pelan ni sampul tu, buka gam dia tu tak nak bagi terkoyak. Tengok, wah, RM199. Pasal ambil gam sekolah anak. Tahu gam yang tu kan? Gam yang macam kanji tu, tampal kat sini kering. Dia bila nak masuk pintu rumah tu kan dia ada satu kabinet gobok yang konon hiasan tu kan. Atas tu akak letak atas tu. Lepas tu abang balik. Ni apa ni? Entahlah apa tu bang. Kata oh tu cek surat Zulin tak tahulah, cuba buka apa. Berlakon. Aku ingat lagi 20 berapa tahun dulu. Lepas tu kan dia pun buka. Apa tu bang? Wow ni bonus. Berapa? 199. Aku bang. Bestnya. Okey tak bang? Boleh lah kata dia. Kau tahu tak dapat haji aku tu kan macam tu. Lepas macam tu. Jadi Kak Ju ni bila dapat je cek tu, kau tahu tak, itulah yang aku jaja tunjuk orang. Yang kita nak ajak orang. Ya betul. So hari ni kalau katakanlah anda membership. Membership ke stokis ke agent ke, berapa yang kita dapat sales tu, restock kita tu, sales kita tu, kita cerita dengan orang, kita boleh tunjukkan, kita boleh buat bill. Bill kita macam mana kita boleh dapat ni. Alhamdulillah saya bulan ni saya boleh dapat. Macam Kak Ju jumpa orang, jomlah saya nak ajak awak berniaga apa? Lagilah kan nak sebut tu bukannya mudah bisnes Kak Ju tu. Kau ni saya tak pandai lah. Akak sama, akak pun tak pandai. Tapi tengok bulan pertama akak tak pandai tetapi akak ikut orang ajar, bulan pertama dapat RM199. Macam mana ni? Kalau ni kan nanti akak tunjuk. Jomlah kita pergi. Macam tu tau. Dan akak cakap tu serang. Bila kita buat macam tu, bukannya terus orang nak. Tak ada pun. Tapi kita rasa macam yakin, rasa bersemangat. Bila RM199 kita dah boleh dapat, pasti kita boleh dapat lebih. Betul. Jadi akak share lah. Pergi lagi, beli lagi. Kau tahu tak? Bulan kedua, itulah bulan kedua tu, pendapatan Kak Ju meningkat RM1,299. Jadi apa yang akak buat? Super. Aku ambil, buka cek. Tampar balik letak kat situ. Lepas tu bila abang balik je, abang tengok tu je abang. Dia pun buka. Berapa bang? RM1,299. Okey tak bang? Okey juga. Kan? Dah dapat lah. Okey. So hari ni sebenarnya pasangan kita, kalau katakan kita ni bujang lagi, mak kita marah ke apa benda ke, okey, dia sebenarnya bukan bukan dia tak bagi, tapi dia tengok ramai orang buat tak jadi tu sebab mungkin salah cara. Macam tu kan. Jadi bila dia akan suka tengok kita ni isteri ataupun anak berjaya sebenarnya. Dia Kak Ju sebenarnya mak kita apa yang tak ada pasangan ke mak dia lah. Mak kita ataupun pasangan kita ni, dia sebenarnya dia nak tengok result je. Yalah betul lah. Dia sebenarnya nak tengok result yang kita buat. Sebab tu JM selalu cakap dengan korang kan, macam mana nak tambat hati suami ni. Sebenarnya korang kena buat bersungguh-sungguh je. Buat bersungguh-sungguh satu lagi tu, jangan sibuk-sibuk sikit-sikit nak mengadu sikit dia bang. Susah macam mana bang? Susah lah bang. Mak susah lah orang ni. Kalau aku pun dia kata kau tak payah buat je lah. Aku duduk je dalam rumah. Kesian kan sebab yelah suami sayang kita Kak Ju. Bila kita mengadu, susah lah bang, berat lah bang buat garam ni bang. Lepas tu kan bang bawa orang bukan tak nak. Kau semua nak cakap, semua nak cerita kesusahan kan. Sebab dulu Kak Ju masa JM buat yang bisnes yang awal tu kan, tak cerita pun tentang kesusahan. Kalau nak diikutkan Kak Ju, kalau dalam kereta tu ada kamera, ada kamera CCTV. Kita boleh tunjukkan dekat korang lah, masuk dalam kereta je bila orang tak nak. Kena susahnya, kenapa orang tak nak ni? Macam tu tau. Tapi Kak Ju dengan berbanding dengan bisnes sekarang Kak Ju, ya Allah, sekarang ni dua orang macam lemak-lemak je Kak Ju. Tak, sebab agaknya sebab
senang kot, rasa senang nak dapat, tapi cuma dia bila sebenarnya cara sekarang ni jauh berbeza, mudah daripada dulu. Tetapi orang dulu yang susah tu adalah itu membina kekuatan dalaman kita. Itu betul-betul kita tak laluan kita. Sekarang di hujung jari, tetapi bila Allah dah bagi mudah, korang tak fokus pula. Macam tu. Jadi kita rasa senang tapi tak fokus. Kejap itu, kejap ini, ataupun banyak pilihan lah, banyak pilihan. Macam kita tak macam akak cakap tu sekarang lah. Akak bila akak dah nampak tu, akak dah tak toleh kiri kanan, belakang aku nampak depan je. Dia macam kereta api lah Kak Ju, kepala kereta api. Kita kena fokus. You all bayangkan jika kereta api ni, kepala kereta api kan, jika dia tak fokus macam mana? Dia pergi kanan, dia pergi kiri. Macam mana yang kat belakang tu? Yang kat belakang akan goyah lah. Maksudnya yang kat belakang tu dia akan tak tahulah pergi ke mana-mana jugalah. Jadi macam JM selalu cakap hari ni untuk nak nampakkan suami kita, nak suami menyokong kita. Kadang-kadang kan suami ni kadang-kadang dia nak doa untuk kita pun macam sebab kita tak nampakkan hasil tau. Tapi itulah hari ni JM nak pesan, buat biar sungguh-sungguh, dapatkan hasil. Lepas tu sesekali belanja dia. Sesekali belanja dia, belanja apa? Tak bagi hadiah pun. Masa pergi keluar makan tu bawa anak-anak kan. Lepas tu masa nak bayar ni, kau janganlah tunggu laki kau je yang bayar. Sikit-sikit laki kau. Memanglah betul tu tanggungjawab dia. Tapi apa kata hari tu kita ni tunjukkan, keluarkan duit kita. Tak apa. Hari ni ibu bayar. Hari ni ibu belanja. Ni duit hasil ibu ni. Ibu ada duit ni hasil daripada bisnes ibu. Nampak tak kat situ? So kat situ dah membantu. Walaupun kita hanya belanja makan je Kak Ju. Walaupun hanya belanja makan. So lepas tu mungkin up sikit. Mungkin bulan depan kita berikan dia hadiah pula. Dia macam tu je, pancing dengan kita punya hasil. Ini memanglah kau selalu mengadu Kak Ju, mengadu susah lah. Lepas tu hasilnya tak nampak. Lama-lama apa Kak Ju? Tak apa, kau duduk je lah rumah. Abang ni kan sakit telinga abang. Kesian tengok sayang abang ni kan susah-susah kan. Aduh, hai. Itulah Kak Ju. Kak Ju sepatutnya kita habis 5.30 tau. Dah habis dah. Tapi macam best pula kan, semangat pula kan petang ni. Nak kalau Kak Ju ada kan? Itulah kan. Lepas tu Kak Ju bulan ke-5 Kak Ju dapat 2,600. Wow. RM2,660.82. Akak ingat tu. Sebab mula-mula dapat tu kata tak. Aku demam. Balik kerja kan dapat 2,620 tu akak berselimut. Wah, abang saya, kenapa bang? Banyaknya, kenapa Ju? Tanya kan? Memang akak dah nampak jelas lagi. Kenapa? Banyaknya bang. Apa? Banyaknya bang, banyak tu. Demam. Aku balik selimut tu balik kerja tu. Apa yang banyak? Bonus kita. Dapat bulan ke-5 RM2,660.82. So dari situlah lagi ialah yakin. Lepas tu teruslah dapat RM6,000 lah, RM10,000 lah, lepas tu RM20,000 lah, RM30,000 lah. Syukur alhamdulillah. So pastinya nak dapat gitu tu bermula daripada titik daripada langkah pertama. Tapi daripada langkah pertama itu pun nak capai tu, Kak Ju cakap tu seram, it's not easy. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi bukan ianya mustahil untuk kita. Kak Ju juga manusia biasa. JM juga manusia biasa. Betul. So mungkin nak jadi macam JM agak sukar sebab nak jadi founder. Tak payah founder pun. Kan? Macam Kak Ju ni, Kak Ju cakap tu aku memang tak ada talent nak jadi founder. Kalau aku jadi founder cannot found. Founder cannot found. Tak jumpa mana founder. Sebab bukan bidang Kak Ju yang tu. So hari ni kita pun tengok sendiri kan macam mana ramai orang-orang yang berjaya hanya menjual produk orang. Jadi tak payah nak pening kepala. Kak Ju tadi ada meeting. Pagi tadi kan kita ada meeting dengan JM, dengan kita punya bos ni. Tengok ya Allah Akbar. Memang Kak cakap tu sana, bukan easy, bukan mudah untuk kita handle a company seperti ini. Kita nampak macam alah garam je, tetapi sangat banyak benda. So bila Kak Ju tengok macam tu, yelah Allah dah kata kelebihan kita masing-masing. So macam Kak Ju sendiri pun 22 tahun, 23 tahun tu juga Kak Ju menjual produk orang. Juga boleh dapat, alhamdulillah. RM10,000 Kak Ju
puluhan ribu 30 ribu, nak kata melancong tu dah tak every tahu year. tak tahu kat mana, semua pelusuk negara pergi bukan seorang, dapat bersama dengan pasangan, umrah lah, haji lah, kereta mewah lah. Syukur alhamdulillah. So itu semua tu sebenarnya adalah Kak Ju dapat daripada perniagaan yang Kak Ju hanya menjual produk orang. Dan yang paling penting sekali adalah kita fokus. Kak Ju benar-benar fokus. Orang katalah apa yang ni bagus, yang ni bagus, yang ni bagus. Kak cakap tak apalah, bagus awak pergi. Akak ada impian akak ada matlamat akak fokus yang tu saja. So macam you all pun sama, jangan kita pegang, kita lepas, pegang lepas. Kita akan sentiasa mula. Kita akan sentiasa mula. Tahu Jem? Mula. Dapat ini bagus, kita pun mula. Lepas tu belum sampai lagi, yang ni orang kata bagus, kita pun mula. Yang ni perlu sampai lagi. Jadi asyik mula je. Bila kita nak sampai, kita tidak akan sampai. So you buatlah betul-betul, fokuslah betul-betul. Dan di sini di kesempatan ni lah kan, akak nak cakap sikit, tak kisahlah, akak fokus kepada mereka yang berada dalam aura rezeki kan. Akak cakap terus terang, macam Kak Ju ni sebagai marketing consultant untuk this company, dan Kak Ju bukan jenis orang yang suka-suka je JM. Untuk Kak Ju terima offer daripada JM, kalau Kak Ju tak tengok, pertama adalah tentang produk yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Bila Kak Ju tengok produk, bukan hanya Kak Ju tengok produk testimoni itu daripada orang lain yang banyak sangat, tetapi pastinya Kak Ju sendiri yang menikmati, mendapat manfaat terlebih dahulu daripada produk yang JM hadiahkan pada akak. Itu pun sama, maknanya kita beri hadiah kepada kawan kita pun untuk rasa dan make sure dia mandi, dia guna. InsyaAllah kita jangan berkira macam JM dia bagi Kak Ju, wow bestnya, apa ni, macam tu kan. So ingat lagi Kak Ju masa tu, masa tu kan Kak Ju dah mandi. Yelah, kita ni walaupun kita berada dekat atas macam mana sekalipun Kak Ju, pasti kita ada waktu ataupun kita ada masa yang kita diuji dengan rasa down. Kak Ju pun masa tu tak tahu yang kita down. Kak Ju tak tahu Kak Ju down, tapi Kak Ju rasa macam something ada macam tak kena je, macam tak best je, rasa tak tahu. Kita manalah akak dulu, mana aku ada belajar aura-aura. Tak tahu apa benda, tapi rasa macam ada satu benda yang tak kena dan tak tahu pun, tapi asbab je lah pergi. Terus bagi satu kata, nak kata Kak Ju pergi jumpa JM, aku nak jual produk, biasalah aku ni kan. Share produk. JM tak tanya harga, dia just beli aja. So Kak Ju nak ni hadiah bagi. So masa nak balik tu JM bagi hadiah. Ni apa ni? Kemalah Kak mandi je dah. Tapi bila Kak mandi tu Kak cakap, apa hal ni? Terus Kak telefon JM. Dah, asal garam kau ni dah? Kenapa Kak? Kau macam terperanjat kan? Kenapa Kak? Aku rasa macam semangat tu macam mula-mula buat bisnes. Kan kita kan kalau buat bisnes mula-mula kan kita rasa semangat lain kan. Kat situ lah. Maksudnya dan lepas pada tu, bila Kak Ju berjumpa dengan agent, stokis, masa stokis especially kan, Kak Ju tengok banyak sangat testimoni yang tu. Dan yang kedua adalah Kak Ju tengok juga siapa founder. Kebetulan pula Kak Ju dah memang kenal founder, dah kenal dengan JM, dah tahu dah macam mana hati budi beliau, cara kerja beliau macam tu. Dan yang ketiga adalah pastinya tentang marketing plan. Marketing plan yang dikeluarkan oleh Aura Rezeki, bukan hanya semata-mata kita duk sibuk berapa keuntungan untuk company. So bila Kak Ju tengok tu, marketing plan ni memang banyak memberi balik semula kepada ejen-ejen. So lagi satu, of course lah, sebab kita tengok lagi Aura Rezeki ni memang ada di depan mata kita. Dan foundernya memang sentiasa ada, tak ada yang kita tak jumpa. Sentiasa kita boleh tengok, kita boleh berjumpa, dan kita boleh minta pendapat. Jadi JM, itulah antaranya kenapa hari ni Kak Ju yang dah pun dikira 22 tahun dalam bisnes, Kak Ju bersedia menerima pelawaan, tawaran daripada JM. Dan pastinya juga mula-mula tu rasa macam tak kuasa juga. Tapi bila Kak Ju berbual kan dengan rakan Kak Ju, adalah dia kata, Kak Ju hari ni hidup kita ni, saki baki kita ni, memang hidup Kak Ju makin singkat. Of course setiap di antara kita, kita punya hidup ni semakin singkat, apatah lagi akak ni kan. Dan sikit saki baki tu, dia kata apa yang kita ada ni, saki baki ni Kak Ju, kita kena fikir macam mana untuk kita memberi manfaat kepada orang. Dengan Allah kita semakin taat,
dengan manusia kita semakin memberi manfaat. So that's why alhamdulillah Kak Ju pun berada dalam company Aura Rezeki dah pun 2 tahun. Jadi Kak Ju cakap terus terang untuk you all yang memang dah berada dalam Aura Rezeki, buatlah sungguh-sungguh, buatlah betul-betul, fokus betul-betul, you draft, you tulis apa yang you nak capai bersama dengan Aura Rezeki. Siapa yang kita nak bantu, dengan siapa yang kita nak bagi manfaat, insya-Allah. Tak payah yalah, mana you je fokus berapa yang kita nak achieve, insya-Allah. InsyaAllah Allah pasti akan beri. InsyaAllah. So terima kasih. Itulah Kak Ju. Kadang-kadang hari ni JM nak cerita pas petang ni sebelum nak habis kan. JM nak cerita pasal positive thinking. Kita boleh berfikiran positif. Boleh, memang bagus. Kita kena berfikiran positif. Tapi kita kena tahu dan faham kat mana nak letaknya positif tu. Sebab Kak Ju, kadang-kadang kalau positif contohlah Kak Ju kan. Contoh bulan ni kita tak boleh bayar kereta. Contoh, kita tak boleh bayar kereta ni. Kita buat bisnes ni, tapi kita tak boleh bayar kereta. Positif lagi, tak apalah, belum ada rezeki lagi lah, kan? Tak apa, kita positif. Kita positif. Tak apalah, Allah belum bagi lagi lah, apa semua. Bulan depan pun macam tu juga. Tak apalah, Allah pun belum bagi lagi lah. Tapi usaha kita ni tak padan dengan apa yang kita, dengan expect Allah bagi dengan komitmen kita. Komitmen kita ni sebulan nak bayar duit kereta contohnya 2,000. Contoh 2,000, tapi apa yang kita usahakan ni tak setimpal dengan apa yang kita nak ni. Kita buat juga, kita buat bisnes juga, tapi kita dapatlah hasilnya 500. So tak sampai lagi, tapi kita rasa macam tak apalah, positif lagi. Jadi bila terlampau positif sangat, ada kalanya Kak Ju, benda tu akan jadi tak baik untuk kita. Jadi negatif lah. Dia jadi tak baik akaun kita. Ya, betul. Tak baik lah sebab bila kita lambat bayar kereta, apa yang akan berlaku? Kita kena fikir tu. Apa yang kita bank call, hari-hari bank call bila nak bayar, ganggu tak emosi kita? Ganggu, jadi negatif. So korang kena tahulah kat mana nak letaknya positive thinking tu sebenarnya. Bukannya hari ni buat ni, tak apalah, belum rezeki, tak apalah, rezeki dia banyak, okeylah. Lepas tu bulan depan pun macam tu juga. Korang macam selesa sangat. Korang sebenarnya tak faham maksud positif tu. Maksud positif tu. Jadi, apa pun hari ni kena seimbangkan. Kena seimbangkan. Positif tu boleh, bagus. Berfikiran positif. Tapi, kita kena tahu kat mana nak letaknya positif tu. Benda tu tak bagus pun korang kata tak apa, positif lah, okeylah, itulah kan. Sampaikan benda tu boleh jadi racun kepada anda, mudaratkan kepada diri. Jadi anda kena faham dekat mana letaknya positif tu. Jadi terlampau positif sangat pun berbalik kepada kita lah. Jadi ayat tu yang membuatkan kita tak bersungguh nak buat sebenarnya Kak Ju. Bila kita terlampau positif sangat ni, ayat tu membuatkan kita santai-santai dan banyak bertangguh. Banyak bertangguh Kak Ju. Sebab bila kita tak apalah, nanti bulan depan lah. So, jadi benda tu akan buat kita bertangguh dan akan jadi negatif untuk kita dan mudarat untuk kita. Jadi anda kena faham sangat pasal positive thinking. Jangan bagus, positif tu bagus. Apa-apa positif betul lah budak ni. Sale tak ada pun, okey, win. Tak tahulah kat mana tu letaknya kan. Korang kena faham tu kat mana letaknya positif tu. Dan hari ni kena seimbang lah. Macam yang Kak Ju cakap tadi hari ni bila kita taat kepada Allah kan, dan juga kita kena bagi manfaat kepada manusia. Kadang-kadang macam ni nak ditambah sikit orang kata alah kita buat duit banyak-banyak pun nak buat apa. Orang cakap macam tu sebab dia tak ada duit. Sebenarnya dengan banyak duit ni bukan untuk kita semua. Betul. Rezeki kita tu adalah yang kita beri. Betul tak? Betul. Jadi dengan banyak yang kita beri, kita buat pun hari ni adalah untuk bekalan kita dekat sana. Sorry JM Kak Ju. Betul.
Benda macam tu lah. Kalau kita nak pergi umrah pun nak perlukan duit. Okey, bukan kita nak pergi seorang. Kalau kita ada duit lebih tu kita boleh bawa siapa-siapa. Okey, kita nak bina madrasah, masjid, okey, rumah anak yatim, banyaklah sebenarnya nak bagi mak ayah kita lebih, itu ibadah kita. juga tu. Itu ibadah. Benda-benda macam tu lah. Jadi kadang-kala bila itulah, jadi that's why orang kata jangan kita takut mencari rezeki. Yang ditakuti adalah malas mencari rezeki. Ya, betul. Dan hidup ni kita jangan selfish lah. Kalau JM nak jadi orang selfish, okey lah. Aku buat sikit-sikit pun cukup lah, Kak Ju. Cukup lah. Ada simpan sikit, ada simpan sikit. Apa ni, boleh pergi melancong sikit. Boleh makan-makan sedap. Cukup lah. Itu kalau JM fikir pasal diri sendiri. Tapi hari ni hidup kan nak bagi manfaat kepada orang lain. Jadi kita jangan selfish lah. Jangan selfish lah. Jadi peningkatan ini adalah level peningkatan juga kepada kita. Untuk untuk sedekah pun, macam contoh untuk nak buat kebaikan pun dia ada peningkatan juga, Kak Ju. Mula-mula untuk diri kita, lepas tu untuk keluarga, untuk mak ayah kita, lepas tu untuk keluarga kita, lepas tu baru untuk sahabat-sahabat kita, lepas tu untuk orang lain yang bukan darah daging kita. So kat situ kena ada peningkatan. Kalau hari ni JM nak fikir, alah JM tu apa lagi nak ni semua kan, dah ada duit, dah ada kereta, dah ada rumah besar, sibuk sangat dengan dunia. Kan? Mungkin adalah yang cakap-cakap macam tu, tapi bagi JM tak nak jadi orang yang selfish. Sebab ini berniaga ini adalah juga ibadah. Ibadah kita ni, berbuat baik ni, insya-Allah moga Allah pandanglah apa usaha yang JM buat ni. Jadi kejayaan ni, Kak Ju, kejayaan ni bukan diukur dengan berapa banyak duit kita, berapa besar rumah kita, berapa banyak kereta kita. Kejayaan ni, Kak Ju, walaupun kita dapat membantu bagi manfaat kepada orang, menambah baik nilai kehidupan mereka, walaupun hanya RM100 sebulan pun, itu dah cukup berjaya dah, Kak Ju. Bagi JM lah. JM tak tahulah you all kan. So jadi itulah. Kalau kita ni, Kak Ju, tak habis cakap 1 jam pun tak cukup sebenarnya. Jadi okeylah, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM dan Kak Ju pada petang ni. Okey, pastikan anda bersama dengan Kak Ju pada 26 hari bulan. Okey, yuran adalah RM30 saja melalui Zoom, melalui Zoom. Okey, kita punya kelas kita adalah jom latih diri menggunakan ayat power. Benda ni simple je, tapi pengisiannya, ya Allah subhanallah. Jadi anda semua apa pun kena belajar lah. Apa pun kita kena belajar. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM dan Kak Ju pada petang ni. Terima kasih sekali lagi, Kak Ju. Okey, insya-Allah kita ada lagi, mungkin tarikhnya bila bersama dengan Kak Ju ada tak lagi? Belum dapat lagi untuk bulan depan ni. Bulan depan kita belum susun lagi tarikh. So bersama dengan JM dan juga Kak Ju. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi. Ya, Kak Ju. So kata-kata akhir daripada Kak Ju. Okey, so kata-kata akhir tak ada lain, tak ada bukan. Okey, kita kena fokus apa yang kita lakukan. Okey, dan of course lah, kita ni dah nak masuk tahun baru. Usahakanlah untuk kita ada peningkatan dalam diri kita sendiri. InsyaAllah. Okey, peningkatan tu bukan hanya setakat dunia, tetapi juga insyaAllah untuk akhirat. Okey, sentiasa fikir macam mana, bagaimana untuk kita memberi manfaat kepada orang lain. Macam kata JM, kita memberi manfaat kepada orang lain tu maknanya, kalau katalah kita buat bisnes hari ni kita dapat berapa, so kita offer, kita ajak orang lain dekat luar sana untuk guna pakai ataupun untuk sama-sama buat bisnes, itu juga adalah memberi manfaat. Okey, insya-Allah. Jadi penolakan itu biasa. Okey, penolakan itu sangat biasa. Jadi apa yang perlu yang kita lakukan adalah lakukan dan terus melakukan tanpa toleh ke belakang lagi, insya-Allah. Okey, terima kasih Kak Ju dan JM tengok kat sini. Okey, terima kasih kepada semua yang berada kat sini yang mungkin JM tak sebutkan nama. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam yang bagi salam ni. Amin yang mendoakan. JM tak sempat nak baca dekat sini. So jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi JM. Mungkin ada terkata yang tak best-best ke apa ke, ampun dan maaf dipinta. Jadi insya-Allah kita JM bersama dengan JM setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat, insya-Allah. Jadi jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Bye yang di TikTok. Bye.